Dalam perkara hasil dan pembelanjaan, negara mengamalkan sistem di mana semua operating expenditure OPEX perlu berdasarkan kepada berapa hasil yang boleh dicapai setiap tahun. OPEX mesti dibiayai sepenuhnya daripada hasil-hasil negara. Prinsip kedua adalah development expenditure DEVEX, di mana ia boleh dibiayai sekiranya ada hasil berlebihan. Tetapi kalau hasil tak cukup, bolehlah kita pinjam melalui bond dan sukuk. Sudah lebih 2 dekad, Datuk, negara tidak mempunyai surplus. Kali terakhir negara mendapat surplus atau lebihan belanjawan adalah ketika YB Kuat Dixon menjadi Menteri Keuangan dan telah mendapat pengiktirafan sebagai Menteri Keuangan yang terbaik. Alhamdulillah. Kini kita lihat bahawa negara mengalami masalah fiskal yang besar akibat COVID, di mana hasil-hasil kerajaan memang terdesak. Oleh itu, OPEX negara juga mengecil dan kerajaan telah meminta badan seperti Bank Negara dan Khazanah untuk memberi dividen yang berlebihan. Pada tahun 2021 ini, tahun ini je, kerajaan telah menggunakan wang kumpulan wang amanah negara, KUAN, 5 bilion untuk membeli vaksin. Saya faham bahawa hasil negara semakin menguncup. Tetapi kenapa kerajaan tidak menampakkan bahawa mereka mengamalkan fiskal disiplin yang berhemah? Kalau RM2.80 kupang, 80 sen, RM2.80 itu untuk boleh dibuat sebulan saja tu, saya tak faham lah, Datuk yang betul. Untuk verifier tu. Hasil kita perlu diperluaskan. Jadi, progressive taxation perlu diangkat dan ini memerlukan bipartisan support antara semua pihak. Cukai sebenarnya sepatut digunakan untuk keperluan orang-orang miskin supaya jurang miskin kaya boleh dikurangkan dengan cara yang lebih berkesan dan mesti mengelakkan rasuah dan ketirisan. Untuk memastikan ini, kita perlukan check and balance dan political will, seimbang dan azam politik. Datuk yang betul. Tuan Speaker, kalau hasil tak cukup setiap tahun, kita perlu tingkatkan pemantauan OPEX, terutama sekali kontrak-kontrak bekalan dan perkhidmatan dalam belanjawan menguruskan yang telah berjumlah 30.37 bilion ringgit. Pada masa kini, kerja-kerja memantau perolehan bekalan dan perkhidmatan negara dilaksanakan oleh PAC dan juga Jabatan Audit Negara. Sekarang ditubuhkan pula Jawatan Kuasa Pilihan Khas PSC. Oleh itu, dengan adanya PSC baru ini, kita mengharapkan ia dapat meningkatkan usaha-usaha memantau setiap kementerian dalam perkara perbelanjaan dengan lebih terperinci supaya ketirisan dan rasuah ini dapat dibenteras. Kerana, Datuk Speaker, tiap tahun laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Audit Negara menunjukkan ketirisan. Kerana yang baru-baru ini, laporan terkini Ketua Audit Negara mendedahkan ketirisan di mana 620 juta ringgit telah hilang. Ini boleh tebatan banjir. Datuk ni betul, kalau ada tebatan banjir yang boleh kita biayai, banyak rakyat kita boleh diselamatkan. Jadi kita sepatutnya memperkuat lagi Jabatan Audit Negara ini dengan memberikan mereka dana yang mencukupi untuk melaksanakan operasi pemantauan mereka. Tetapi pada tahun ini, mengapa kerajaan memotong hampir 4 juta dana daripada Jabatan Audit Negara? Ini menghantar mesej yang salah. Datuk Speaker, bukan saja pendapatan negara menyuncup, tetapi hutang pula akan meningkat kepada 1 trilion ringgit pada tahun depan. Kos faedah hutang negara dikira sebagai OPEX dan dianggarkan sebanyak 43 bilion setahun. Jadi kita perlu memastikan apa-apa wang yang kita ada itu tidak diselewengkan. Kita mempunyai wang yang sedikit, jadi kita kena pastikan setiap sen digunakan untuk negara dan memastikan ia tidak masuk ke dalam poket perasuah dan mereka yang menyalahgunakan kuasa. Jangan lupa juga kita mengenai hutang 1MDB itu. 32.2 bilion yang jumlah bunganya, interest ni saja adalah mencecah 7.1 bilion. Membuatkan dia menjadikan 39.3 bilion. Tuan Speaker, tahun lalu peruntukan untuk DEVEX 2019 51.4 bilion. Tahun 2020 69 bilion. Tahun ini 77 bilion. Jadi kita maulah kalau dengan DEVEX yang begitu tinggi, kita mahu kerajaan dipertanggungjawabkan. Kerana kita nakkan setiap sen itu ada yang dipertanggungjawabkan. Accountability is very important, Datuk yang Speaker.